Boleh tak melancong ke negara orang kafir? Saya melihat jawapannya dalam hadis Nabi SAW yang cukup terang lagi jelas, ya, di mana baginda bersabda, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri daripada orang Islam yang menetap di kalangan orang-orang musyrikin. Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Rasulullah berlepas diri daripada orang Islam yang menetap, yang tinggal bersama dengan orang-orang kafir, yang bersama dengan mereka. Kerana kalau kita lihat perbuatan mereka jelas menunjukkan seolah-olah wala mereka, loyalty mereka, kesetiaan mereka kepada orang kafir. Kerana sekiranya dia setia dengan orang Islam, pasti dia akan terus menetap tinggal di negara orang Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, man jama'al musyrik fahuwa mislahu. Man jama'a, barang siapa yang bersekedudukan, tinggal bersama, ya, tinggal berhampiran dengan orang musyrik, dengan orang kafir, fahuwa mithlahu, maka dia sepertinya. Satu ancaman yang cukup berat. Ini hadis Nabi SAW, bukan pendapat ijtihad, ya. Tapi ini kita kena lihat hadis-hadis Nabi SAW ini, dan kita kena jadikan, dan kita kena praktikkan lah, dan ambil pengajaran daripadanya. Maka Rasulullah menyamakan antara orang Islam yang tinggal dengan orang kafir, ya. Nak mengatakan betapa Islam menuntut supaya kita menjauhkan diri, kembali kepada kaedah tadi, bahawa zahir memberi kesan kepada batin, persekitaran kita memberi kesan kepada kita, ya. Seperti mana kalau kita lihat, ini satu realiti. Kalau kita duduk di kalangan orang yang isap rokok, adakah kita boleh kata, oh tak apa, asal aku tak isap sudah? Sedangkan bukti sains menunjukkan bahawa orang yang menghirup udara rokok itu, kesan dia lebih kurang sama, kalau bukan lebih mudarat. Begitu juga kita sangat prihatin dengan anak-anak kita. Jangan kawan dengan penagih dadah, jangan kawan dengan kawan-kawan yang isap rokok. Kenapa kita melarang anak-anak kita untuk menjaga dengan siapa dia berkawan? Kalau bukan realiti menunjukkan bahawa persekitaran memberi kesan kepada seseorang. Anak-anak kita kalau dia berkawan dengan penagih dadah, kita pun kalau tengok anak kita duduk dengan penagih dadah, tengok Mak Gian, kita pun takut, kan? Kenapa? Kerana realiti menunjukkan bahawa dia akan berkesan, kesannya seseorang itu dengan kawan dia, kan? Kawan-kawan, ya, tapi isap rokok, anak tu sila air bulan dia pun akan turut sama. Ini realiti. Bahkan dalam ilmu perubatan tentang penyakit yang berjangkit, ya, ini satu realiti. Kalau kita masuk ke satu tempat yang penduduknya menghadapi satu penyakit yang mudah berjangkit, seperti penyakit apa? Penyakit taun ke, ya, kebarangkalian besar orang itu, walaupun dia mungkin sihat, tapi kalau dia masuk ke dalam satu komuniti yang mengidap penyakit yang berjangkit, mudah berjangkit ni, besar kemungkinan dia juga akan terkesan, ya. Seperti mana kita melihat kalau haiwan ternakan, kalau ada yang sakit, kalau dia dibiarkan dengan haiwan yang lain yang sihat-sihat, besar kemungkinan yang sihat-sihat itu juga akan jatuh sakit. Ini realiti, tak ada siapa yang dapat menafikan. Jangan nak kata haiwan, manusia, buah pun, kalau ada buah busuk, dibiarkan, buah yang kelilingnya juga lambat laun akan jadi busuk juga. Jadi ini kata, ini realiti. Zahir memberi kesan kepada batin, persekitaran memberi kesan kepada seseorang. Maka tak heran mengapa syariat Islam melarang kita daripada tinggal dengan orang kafir. Kalau kita mengatakan, kalau kita semua setuju, kata bahaya kalau seorang tu duduk tepi orang isap rokok, lebih bahaya kalau duduk tepi orang tengah isap dadah.
Ada pernah duduk dengan orang heroin, hisap heroin ke hisap ganja ke? Saya ingat semua kata tak pernah. Ada, jom kita duduk sebelah orang hisap ganja, dadah heroin ke apa. Saya ingat semua tak sanggup. Kenapa? Bahaya kan? Bahaya kesan tu. Kita takut sila air bulan. Mungkin mula-mula tengok, lepas tu nak cuba. Kerana ini satu realiti. Kalau kita takut dengan penyakit zahir, heroin ke apa ke, ganja ke apa ke, apa bahaya dia? Bahaya dia pada badan. Kita dapat penyakit ke, paling teruk pun kita kata HIV ke apa ke. Tetapi kalau kita berdamping dengan orang kafir, apa bahaya dia? Bahaya kufur dan kesyirikan yang berkemungkinan besar terkesan pada kita. Maka antara bahaya kufur dengan syirik, dengan bahaya penyakit asap rokok, penyakit dadah, agak-agak mana bahayanya? Kita kata apa yang pasti, orang yang ada penyakit HIV berkemungkinan besar dia akan masuk syurga kalau dia beriman dengan Allah, kan? Adapun kalau orang yang mendapat penyakit jiwa yang paling berat, iaitu syirik dan kufur, apa yang pasti kalau dia tidak bertaubat, dia akan masuk neraka. Maka agak-agak mana antara dua bahaya ni yang lebih bahaya? Bahaya penyakit bahaya zahir ini atau bahaya jiwa dan iman? Tapi subhanallah, kita melihat bahawa manusia dia lebih menjaga bahaya zahir daripada bahaya jiwa iman mereka. Maka kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dia mengatakan bahawa al-muslimu wal musyrik la tatara'a naruhuma. Orang Islam dengan orang kafir, api unggun mereka tidak kelihatan. Api unggun mereka tidak kelihatan. Ini zaman dulu. Zaman dulu tak ada lampu elektrik. Jadi pada waktu malam mereka menghidupkan unggun api. Rasulullah kata apa? Orang kafir dan orang Islam dan orang kafir, api unggun mereka tidak kelihatan. Nak mengatakan bahawa mereka tinggal bermalam berjauh-jauhan. Ini yang dituntut. Jangan duduk dekat-dekat dengan unggun api orang kafir. Sampai begitu. Maka akhirnya saya menjawab dengan hadis-hadis Nabi lah, ya. Sejauh mana kita nak faham, sejauh mana kita nak mempraktikkan, tepuk dada tanya iman. InsyaAllah. Sebahagian negara yang, contoh negara China sebahagian tempat tu komuniti Muslim dia ramai, macam Guangzhou, macam banyak tempat kuning tu. Macam mana Ustaz kalau kita pergi? Yang penting kita dah ada kaedah, ya. Kita dah ada kaedah. Dia Islam, dia apabila menghukum sesuatu, dia menghukum pada hakikat sesuatu itu dan bukan pada luarnya. Air itu kalau dia memabukkan, dia akan dihukum sebagai arak, walaupun zahirnya tertera Zam-Zam, walau zahirnya tertera ubat penguat tenaga ke apa ke, dia tetap hukum haram, ya. Maka ini kita kena ini menjadi panduan kita. Jangan kita sentiasa kena tengok asas hukum itu, ya. Maka syariat Islam, ya, dia menghukum hakikat sesuatu itu, bukan pada luarannya sahaja. Maka begitu juga dengan kalau kita sebut negara Islam, negara kafir dan sebagainya, ya. Sejauh mana, ya, keislaman yang ada pada sesuatu negara itu, sejauh mana kekufuran yang ada pada sesuatu negara itu yang menjadi panduan kita, ya. Kalau negara itu penduduknya Islam, dia akan dihukum sebagai negara Islam, walaupun United Nation ke apa ke, walaupun ada sekelompok masyarakat Islam menghukumnya sebagai negara kafir dan sebagainya, dia tetap negara Islam di sisi syariat, walaupun di sisi segelintir masyarakat mereka dia hukum kafir. Bahkan ada yang menghukum negara Malaysia ni negara sekular, dengan erti kata negara kafir. Kita kata kepada mereka, kalau ini negara kafir, mengapa anda masih berada di negara ini? Syariat Islam menuntut supaya anda berhijrah, pergi ke negara Islam, jangan menetap di negara kafir. Jadi ini kita kata, kembali kepada realiti hakikat sesuatu itu.
Sejauh mana kita dapat menjaga persekitaran kita supaya sentiasa menetap berada bersama dengan orang Islam, sejauh itulah hukum itu tertegak dan terpakai. Ya. Maka ini saya kira ini satu syubhat lah. Ya. Tapi ala kulli hal, sebagai seorang Islam dia sentiasa lari daripada syubhat. Apa yang pasti negara China dia negara kafir ke Islam. Reality, bukan pada nama. Dia sebuah negara kafir. Ini reality. Amerika, Britain, Rusia ke apa ke, ini negara Islam ke kafir? Jangan kata oh penduduk dia beramai berjuta-juta. Itu bukan kayu ukurnya. Kayu ukurnya adalah pada keseluruhannya. Negaranya diperintah oleh pemerintahan Islam ke kafir? Undang-undang Islam tertegak ataupun tidak? Syiar-syiar Islam tertegak atau tidak? Ya. Zahir-zahir syiar-syiar Islam, azan, iqamah dikumandangkan atau tidak? Hukum-hukum Islam tertegak atau tidak? Ini yang menjadi kayu ukur bagi menentukan sebuah negara itu Islam atau kafir. Ya. Maka akhirnya ini negara-negara kafir. Ya. Dan kita dah tahu apa hukum pergi ke negara kafir. Tapi kalau kita tujuan kita berdakwah, kita kata ini satu yang dituntut, atau ada maslahah yang darurah, yang terpaksa, ya, kerana tidak ada pada tempat yang lain, tidak ada pada negara Islam, kita nak pergi untuk nak pakai maslahah yang diperlukan oleh orang-orang Islam di negara kita, nak menuntut satu ilmu dan sebagainya, maka kita kata dalam keadaan terkecuali ini dibolehkan. Tapi selain daripada itu, kita kena tanya apa melancong, apa yang kita harapkan. Adakah kita menganggap bahawa dunia ini sebagai syurga, tempat pelancongan? Tidak begitu, ya. Dunia ini ibarat azab, satu azab bagi seorang Muslim, ya. Dunia ini adalah syurga bagi orang kafir. Yang mana kita lihat tabiat dia memang nak bersuka-suka je, nak melancong sini sana. Kenapa? Kerana bagi mereka dunia ini adalah syurga, ya. InsyaAllah. Saya ingat perlu jangan orang kata apa, jangan salah faham apa yang telah disampaikan tadi, ya. Yang penting kita faham hukum, ya. Adapun praktikalnya, akhirnya dia akan kembali kepada sejauh mana keimanan dan ketakwaan kita. Ini yang penting. Yang penting kita faham hukum dulu. Adapun dari sudut praktikalnya, saya yakin dan pasti kita semua akan ada kekurangannya, kan? Saya ingat kita semua faham tentang hukum berbohong. Tapi persoalan, berapa ramai daripada kita selamat daripada berbohong? Kita semua faham tentang hukum mengumpat. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita yang terselamat daripada mengumpat? Mengumpat dengan arti kata yang sebenarnya. Kita kalau jeling je, itu dah mengumpat. Tengok kawan tu, mengumpat. Tapi berapa ramai yang terselamat daripada, ya, perbuatan-perbuatan dosa ini. Jadi kita kena bezakan, ya. Jangan kita merasa, orang kata apa, jangan kita salah faham. Jangan kita merasa ustaz ni keras lah. Ini bukan masalah keras atau tak keras, ya. Tetapi sebaliknya ini adalah masalah kita faham sesuatu hukum tu. Kerana bahaya, segala bahaya kalau kita kata bohong itu halal, ya, atau mengumpat tu tak apa, atau menetap di negara kafir harus. Ini bahayanya, ya. Yang penting kita kena perbetulkan pemahaman kita terhadap perkara-perkara ini. Adapun praktikal yang menyusul yang datang kemudian, ini kembali kepada, ya, sejauh mana, ya, kefahaman serta keimanan dan ketakwaan kita. Begitu juga dengan pelihara janggut, isbal. Jangan kata ustaz ni keras, ustaz ni, bukan. Yang penting kita kena faham. Saya yakin dan pasti mungkin bila bab masuk isbal, dia mulalah nanti kata apa orang kata, apa kata orang, ini yang kita kata kita kena tarbiyah jiwa kita. Tapi yang penting kita kena faham yang isbal hukumnya haram. Tetapi kita nak praktik lepas tu, itu kita kena tanya iman kita. Tetapi bagi saya lebih bahaya kalau kita kata isbal tak apa, pelihara janggut sunat. Ini bahaya. Tapi kalau kita faham bahawa
Ini semua benda-benda wajib. Isbal benda yang haram, yang perlu dihindari. Tapi lepas tu kita jatuh ke dalamnya, saya kira bahawa dosanya jauh lebih mudah, lebih sedikit berbanding dengan orang yang isbal kerana melihat bahawa ini harus. Tak apa, dia cukur janggut kerana melihat bahawa ini tak apa, pelihara janggut ni hukum sunat. Bagi mereka, saya melihat bahawa mereka ni jauh lebih berat dosanya, ya, berbeza dengan orang yang tahu hukum, tahu larangan pergi ke negara kafir, tapi pergi juga. Itu atas dasar iman yang lemah, ya, bukan kerana dia tidak mengetahui hukum yang jauh lebih berat. InsyaAllah faham, ya.